Bila sebut tanda kiamat besar, ramai di antara kita malam ni yang mungkin ada depan saya hadirin dan hadirat yang dah hafal antara 10 tanda kiamat besar. Tetapi yang paling dominan di antara ke-10 tersebut ialah 4 benda yang ditunggu-tunggu kedatangannya, iaitu yang pertama merujuk kepada kedatangan Dajjal. Yang kedua, kedatangan Imam Al-Mahdi yang menjadi tajuk dan topik utama malam ini. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Inilah 4 yang paling dominan dan sering dibicarakan di kalangan bukan sahaja masyarakat awam, lebih jauh dia ini dibahaskan dan diperdebatkan di kalangan ulama-ulama dan cendekiawan Islam. Jadi bila kita dah didepani dengan hal-hal tersebut dan benda ini amat memudahkan bagi kita untuk memahaminya, sekarang timbul persoalan-persoalan. Perlu tak kita nak mengenal? Perlu tak kita nak memaham? Perlu tak kita nak mengetahui hal ehwal yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman? Apa keperluan tahunya benda ni pada kita? Apa keperluan tahu dan faham benda ni pada kita? Apa perlunya tahu, faham dan mengerti benda ni pada kita? Jadi yang paling penting, saya akan mendatangkan beberapa dalil. Antaranya termasuk ialah yang pertama yang menjadi rukun iman kita ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Sebab apa yang ni jadi paksi? Sebab apa yang ni jadi base? Sebab segala tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar, datang daripada 2 sumber ini. Datang daripada keimanan kita pada Allah dan keimanan kita pada Rasul. Sebagaimana yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitab, itulah kitab yang dinamakan sebagai Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang dia ni dapat memberikan hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa tagline orang yang bertakwa? Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang bersifat ghaib. Yang kita sebut 4 paling dominan tadi sudah nyata atau jelas depan kita atau belum muncul? Imam Mahdi dah jumpa tak? Belum lagi. Dajjal dah keluar tak? Belum lagi. Nabi Isa dah turun tak? Belum lagi. Ya'juj Ma'juj dah keluar ke? Wallahu a'lam. Jadi sekarang tu benda tu kita percaya, kita beriman, dan dia ghaibiyah buat masa ni. Dia di luar pengetahuan kita, menjadi perkara yang ghaib daripada ilmu dan ma'rifat kita. Jadi kita percaya benda ni walaupun dia ghaibiyah, walaupun dia tak datang. Sebab apa? Bila kita percaya pada Allah, kita juga percaya pada firman dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang jadi penyampai kepada wahyu dan firman tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita wajib mengimani dan membenarkan setiap kata-kata dia, setiap perbuatan dia, setiap pengakuan dan takrir daripada dia. Dan yang kedua ialah kita ni beriman kepada yang kita sebut awal tadi, iaitu beriman kepada hari kiamat yang nombor 5. Dalam hadis Nabi dengan Jibril disebutkan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Apa dia iman itu? Iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasulnya, hari kiamat dan qadarnya. Ketentuannya sama ada yang baik ataupun ketentuan qadarnya sama ada yang buruk. Jadi bila kita dah beriman kepada hari kiamat, inilah yang jadi paksi kepada kita untuk meyakini tentang keberadaan munculnya 4 kumpulan ataupun 4 individu yang dighaibkan daripada mata dan ilmu kita sekarang. Seterusnya, yang menjadi paksi kepada kekuatan benda-benda tersebut inilah dapat mengukuhkan keimanan, dapat mengukuhkan kepercayaan, dapat mengukuhkan
keyakinan kita kepada Allah dan perkara-perkara yang terlibat dengan rukun iman yang 6 tadi. Sekarang kita nak alihkan tujuan ataupun pandangan kita malam ini kepada satu perkara. Inilah yang disebutkan sebagai Al-Mahdi. Bila kita sebut Al-Mahdi, apa maksud Al-Mahdi dalam bahasa Arab?